Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak awak masih lagi bersama eTution Channel. Siapa-siapa masih tak mengenali saya lagi, saya adalah Mr. Ahmad, tutor matematik awak tingkatan 3 silibus KSSM. Okey. So, kelas, video kita pada kali ini saya tak terangkan apa-apa subjek, tak ada subtopik, tak ada topik yang saya nak terangkan. Video kali ini kita akan selesaikan 3 soalan past year. Kita akan buat kertas model PT3 section C. So, 3 soalan ini saya akan paparkan di skrin dan bila awak tengok dan awak fahamkan soalan, kita akan selesaikan bersama-sama saya. So, are you ready guys? So, kalau korang ready, jom kita buat soalan yang pertama. Okay, so kelas, soalan A kita saya akan bacakan soalan dekat awak. Okay, so soalan itu adalah seperti di skrin awak. Soalan itu berbunyi, selesaikan persamaan 32 darab 3x tolak 1 sama dengan 4 kuasa 3. Okey, so kelas, sekali awak lihat soalan ini, dia melibatkan topik indeks. Okey, so macam mana kita nak selesaikan topik indeks ni? Indeks ini adalah apabila dia melibatkan apa? Dia melibatkan nombor asas dan juga nombor indeks, dan nombor indeks tu selalunya adalah kuasa nombor kecil, yang selalunya kalau awak nampak dekat sini, dia adalah nombor indeks yang kecil ni adalah nombor indeks, dan I think everyone knows, saya tak payah explain. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ini adalah, kalau awak lihat, kita ada 32 darab 23x tolak 1 sama dengan 4 kuasa 3, betul? Okey, kelas, benda yang awak kena ingat, benda yang sangat-sangat penting yang awak perlu ingat adalah, kalau awak nak selesaikan soalan yang melibatkan nombor indeks, awak perlu tukarkan nombor asasnya semua sama. Dan apabila nombor asasnya semua sama, soalan indeks bagi awak dia akan jadi sangat-sangat mudah. Okey, so mesti awak tanya saya, "Oh, Mr. Ahmad, macam mana kita nak samakan nombor asas dia?" Okey, so siapa yang tak tahu apakah nombor asas? Nombor asas itu adalah nombor yang 32, 2 dan 4. Nombor indeks adalah 3x tolak 1 dan juga 3. Okey. So, sekarang awak nampak 32, 2 dengan 4 ini, kalau awak sekali pandang je, awak dah boleh nampak yang dia adalah sebenarnya boleh dikuasakan dengan 2. Maksudnya, nombor asas itu boleh ditukarkan kepada nombor asas 2. Contohnya, saya tunjukkan di depan. Saya akan guna pen biru. Kalau awak lihat di depan ni, jalan kerja di sini 32 adalah sebenarnya awak nak tukarkan kepada nombor asas. Nombor asas apa? Nombor asas 2. Kenapa saya pilih nombor asas 2? Kalau awak lihat dekat sini, kita ada nombor asas 2. Yang paling kecil sekarang ini adalah nombor asas 2 yang paling kecil. 4 pun boleh tukar kepada nombor asas 2. 32 pun kita boleh tukarkan kepada nombor asas 2. Tetapi 32 ni apabila kita tukarkan nombor asas, apakah kuasa 2 dia? So, 32, kalau awak boleh cek dalam kalkulator, 32 ini sebenarnya adalah 2 kuasa 5. So, saya tulis kat sini, 2 kuasa 5 darabkan dengan 2 kuasa 3x tolak 1 samakan dengan 4. Kita tukarkan kepada 2 kuasakan dengan 2 kurungan dan juga kuasa 3 di luar. Okey, so kelas, sekarang ini first step kita dah selesaikan, di mana kita tukarkan nombor asasnya, semuanya sama adalah nombor asas 2. Okey, so next apa kita kena buat? Okey, so sekarang ni apa yang awak perlu buat adalah awak kena tahu bahawa konsep untuk indeks ini, apabila nombor asas itu didarabkan, kuasa ataupun nombor indeks itu akan bertambah. Bukan tolak tolak kalau dia dibahagikan. So, sebab kita menggunakan darab sekarang ini, maksudnya 2 kuasa 5 dan 2 kuasa 3x tolak 1 kita boleh gabungkan dan kita akan dapat 2 kuasa 5. Dan apabila darab, kita tambahkan dengan 3x tolak 1 samakan dengan hukum indeks. Apabila kurungan di luar ada kuasa, di dalam ada kuasa, 2 dengan 3 ini perlu didarabkan. Maka kita akan dapat 2 kuasa 6. Begitu. So, sekarang ni awak dah boleh nampak
kuasa 2 pula. Nombor asas 2, nombor asas 2. Apabila nombor asas 2 ini adalah sama, maksudnya kita boleh bandingkan kuasa 5 tambah 3x tolak 1 dan juga kuasa 6. Kuasa nombor asas 2 kita boleh cancel out. Maksudnya apabila kita cancel out, awak akan dapat persamaan 5 tambah 3x tolak 1 sama dengan 6. Mudah, betul? Okey, so sekarang awak soalan ini apabila dia kata selesaikan persamaan sekian, apabila dia suruh awak selesaikan persamaan, maksudnya dia soalan itu perlu awak dapatkan nilai x. Okey, so sekarang ni dekat sini is a very simple equation. Apa yang saya perlu buat adalah saya suka apabila unknown saya ataupun pemboleh ubah saya berada di sebelah kiri. Okey, di sebelah kanan adalah nombor bulan. So, kita pindahkan. 3x kita maintain tetapi 5 dengan negatif 1 kita boleh selesaikan. 5 tolak 1 kita akan dapat 4. So, 3x tambah 4 sama dengan 6. Okey, ini nombor bulat. Ini bukan geng dengan 3x. 3x mestilah berkawan kan dengan x juga. Tetapi ini bukan x. Kita pindahkan 4 sebelah kanan. Maka, kita akan dapat 3x 4 adalah positif. Kita pergi ke sebelah sana, dia akan jadi negatif. So, 6 tolak 4. Maka, kita akan dapat 6 tolak 4 adalah 2 dan kita selesaikan nilai x kita adalah 3 dan x operasi darab. Dan apabila kita bawa berjumpa dengan 2, dia akan jadi operasi bahagi. So, x adalah 2 bahagi 5 pula, 3. Okey. Dan kita dah dapat dekat sini. Ini jawapan terakhir awak di mana nilai x adalah 2/3. Senang betul. So, ini adalah hukum-hukum indeks dan awak perlu tahu hukum-hukum indeks untuk awak jawab soalan yang berkenaan dengan kuasa dan juga nombor asas dan nombor indeks. Okey, so kalau awak faham dengan soalan A kita, apa kata kita pergi ke soalan B? Jom. Okey, so kelas, jom kita pergi kepada soalan B kita. So, soalan berada di skrin awak. Biar saya bacakan. Okey, soalan dia berbunyi, rajah 25 menunjukkan dua utas dawai yang diikat kepada sebatang tiang lampu. Cari nilai X. Soalan dia sangat-sangat senang ya. Okey, so kelas, cari nilai X. So, ini adalah gambar rajah yang simplify ataupun yang telah dipermudahkan. Okey, takkan saya nak lukis sekali dengan bendera je kan. So, dia ambil masa. So, saya lukiskan yang simple untuk awak faham Okey, so sekarang ni kelas, kita nak cari nilai X. Apabila awak nampak je bentuk segitiga, tak lain tak bukan, dia adalah trigonometri. Maksudnya apabila dia melibatkan trigonometri, maksudnya awak perlu mahir formula sin, cos dan juga tan. Okey, ataupun dalam arti kata lain kita panggil soh kah tua. Ni siapa yang masih lupa? Saya tulis kat depan. So, kita akan menggunakan kebanyakannya formula soh kah tua. Okey, so apa tu sokah tua? Kita akan pergi dengan lebih lanjut lepas ni. Okey, so sekarang ini apabila awak nak dapatkan nilai X, X ini adalah sudut. Kita perlu tahu sisi-sisi mana yang terlibat. Okey, kita tahu dekat sini adalah yang paling panjang menghadap 90 darjah adalah hypotenuse. So, saya nak tanya kelas, hypotenuse berguna ke? Tiada bagi nilai tak dekat dalam soalan tadi? Tak ada, betul. So, maksudnya hypotenuse tidak boleh digunakan. It's useless kita panggil. Useless pula. Okey, so sekarang ni nilai yang dia bagi adalah 5. 5 ini kalau awak lihat bertentangan dengan X. Maksudnya dia adalah sisi opposite. Kita letak sini sebagai opposite. Okey, so kelas, selain daripada tu, ada nilai lain tak? Ada. Kalau awak lihat di bawah, di tapak segitiga ini bersebelahan dengan X, kita ada 1.2. Tetapi tidak cukup kelas. Sebab apa? Dia bagi awak sebahagian je panjang tapak itu sendiri. Maksudnya sebahagian lagi awak perlu cari. So, macam mana awak nak cari? Okey, senang je kelas. Itu sebab dalam soalan dia bagi awak nilai 70. Dia bagi awak bukan dia bagi sia-sia saja Dia bagi ada sebab. So, sama juga kalau 70 ini bahagian ataupun sisi bertentangan dia ataupun opposite adalah 5,
Tetapi kita ada problem di mana kita tak ada nilai untuk sebahagian tapak segitiga ini. Tetapi kita boleh cari. Okey, so kita tahu yang sebahagian ini untuk tapak adalah 70 dan juga X ini, tapaknya adalah sebenarnya sisi adjacent ataupun sebelah. Sebab dia kan berada di sebelah, betul? So dia adalah sisi sebelah. So saya akan letak ini sebagai huruf. Kita nak cari nilai, kita pakai apa tadi? Kita pakai Z lah. Okey, Z ini, sisi ini yang kita nak cari. Kalau saya dapat sebahagian ini, insya-Allah saya dapat keseluruhan tapak segitiga itu. So jom kita selesaikan macam mana kita nak dapatkan nilai Z. Okey, Allahu Akbar, apa benda yang jatuh tu? Okey, so kelas, gangguan. So sekarang ini kita tengok kita ada sisi opposite dan juga kita ada sisi adjacent. Untuk sudut 70, bukan sudut X, sudut 70. Okey, apabila awak lihat sudut 70 ini, bertentangan dia adalah 5 dan juga sebelah dia adalah kita tak tahu. Maksudnya kita boleh cari. Oh, jap, sebelum tu kita nak guna soh kahtua. Kalau awak ada O, awak ada A. O dan A, kita menggunakan tan. Okey, so kita dekat sini kita akan gunakan tan 70 sama dengan opposite dia adalah 5 bahagikan dengan adjacent dia kita tak tahu. So kita letak dia sebagai Z. Saya belum letak Z tadi. Okey, so sekarang ini apabila awak nak cari nilai Z dan tan 70, kita boleh shift, kita boleh tukar tempat dia. Maka Z naik atas, tan 70 turun bawah. Dan yang terakhir sekali, awak boleh dapatkan nilai Z menggunakan kalkulator. 5 bahagikan dengan tan 70 dan awak dapat 1.82. 1.82 meter Oh, meter lah. Okey, so kelas, kita sudah dapat sebahagian tapak segitiga ini di mana kita dapat 1.82. Maksudnya apa? Keseluruhan tapak itu kita boleh tambahkan. 1.82 tambahkan 1.82 tambahkan dengan 1.2, awak dapat 2 berapa? 2 apa? 2.02. Are you sure? Saya congak je. 1.82 campur 1.2. Sorry, 3.02. Apa benda cara aku congak ni? Okey, 3.02. Sorry lah kawan. Okey, so sekarang ini kita dapat tadi berapa tadi? 3.02. Maka kita dah dapat keseluruhan ini adalah 3.02. Saya tulis, takut korang tak nampak. Keseluruhan 3.02. Daripada situ ke situ. Okey, so now kelas, menggunakan tan juga sebab dia hanya melibatkan sisi opposite dan juga adjacent. Kita dah sampai ke penghujung, kita boleh cari nilai X. So maka nilai X saya adalah tan X sama dengan 5 bahagi 3.02. Okey, so kelas, kita nak cari X, tan saya perlu bawa ke sebelah sana. Maka saya akan dapat X adalah tan negatif 1 5 bahagikan dengan 3.02. Okey, so kelas, tan negatif 1 ada di dalam kalkulator. Kita try tekan. Kita tekan shift dulu, jangan tekan tan saja sebab kita ada negatif 1. Shift tan 5 bahagi dengan 3.02 dan awak dapat syntax error. Oh, saya silap. Apa betul? 58.87. So kita boleh dapat nilai X kita sekarang adalah, korang nampak tak kalau saya tulis ke bawah ni? Oh, tak apalah, saya buat kat atas je lah. Dan nilai X saya adalah 58.87.
Okey, so ini adalah jawapan terakhir kita Itu adalah nilai X. So, saya buat summary dekat sini. Summary dekat sini adalah untuk awak jawabkan soalan trigonometri dalam kepala. Please remember the formula of sin, cos dan juga tan. Okey, dan jangan sesekali lupa formula lagi satu, kita panggil Pythagoras theorem. Kita tak guna, tetapi awak perlu tahu di mana Pythagoras theorem adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 untuk dapatkan sisi-sisi hypotenuse dan juga sisi opposite dan juga adjacent. Okey, itu kita akan buat untuk soalan yang lain. So, kita pergi ke soalan seterusnya, soalan C. Okey, so kelas, kita berada di soalan C. Okey. Soalan C berada di skrin di depan awak. Okey, saya bacakan sama-sama Okey, so soalan itu berbunyi Rajah 26 menunjukkan pelan dan dongakan bagi sebuah pepejal. Pepejal apa tu? So maksudnya awak kena bayangkan macam mana pepejal itu apabila diberi awak sisi pandangan pelan, pandangan depan dan juga pandangan sisi. Macam mana bayangan dia? Dan soalannya adalah hitung isi padu dalam sentimeter cube bagi pepejal itu. Okey, so kelas, soalan dia quite simple, sangat-sangat senang. Dia suruh awak cari isi padu. Tetapi macam mana awak nak cari isi padu kalau awak tak tahu macam mana bentuk isi padu itu? Okey, so kelas, daripada skrin yang awak nampak tadi, daripada soalan yang awak nampak tadi, sebenarnya kalau awak lihat, apa yang saya lihat dekat sini adalah sebenarnya kita mempunyai, saya nampak satu adalah prism dan lagi satu adalah kita panggil, bukan kubus, kita panggil cuboid. Not kubus, cuboid. Okey, so biar saya lukis bentuk pepejal awak dalam bentuk 3D. So sebenarnya bentuk dia macam ni. Ini soalan C tadi kan, betul? Macam mana awak nak kenal pasti, macam mana awak nak kira, kita panggil apa? Kita panggil dia punya isi padu. Macam mana awak nak cari isi padu kalau kita tak tahu sisi-sisi dia, betul? Okey, daripada soalan saya nampak sisi-sisi tersebut adalah, kita boleh lihat dia bagi awak 2 cm 2 cm. Maksudnya panjang ini adalah 4 cm. Depan dia berpanjangan 3 cm. Oh, kita dah mudah dah sekarang. Okey, lepas tu saya pecahkan kepada 2 Ini adalah pepejal pertama, ini adalah pepejal kedua. Awak bayangkan macam kek, saya potong dia jadi 2. Satu akan jadi cuboid untuk satu dan kita panggil apa? Prism di sebelah nombor 2. Okey, so sekarang kita nak kirakan Kita dah ada 2, kita tinggi dia berapa? Dia ada bagi ke? Tingginya adalah, dia naik 1. Ini adalah 1 cm. Tapi keseluruhan dia adalah 1 cm dengan juga 3 cm. Ini adalah 4 cm. Okey. So kelas, saya dah ada dia punya semua dia punya panjang. Maksudnya kita boleh dapatkan isi padu dia. Okey, so let's go. Kita cari dia punya isi padu. Okey, sebab saya bahagikan kepada 2 bahagian, di mana 2 bahagian itu adalah nombor 1 dan juga nombor 2. Saya potongkan betul-betul di line tengah-tengah ini. Saya potong, saya akan dapat satu. Satu ini sebenarnya adalah bukan rectangular, kita panggil cuboid. Okey, so nombor 1 adalah ni jalan kerja. Kita dah masuk ke jalan kerja. Jalan kerja. Okey, nombor 1 adalah cuboid. Jangan sesekali lupa formula cuboid kawan-kawan. Dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Apa benda jatuh-jatuh ni? Okey, so kelas, kita dah ada panjang, darab lebar, darab tinggi. Dan kalau awak tengok daripada soalan kita, daripada pepejal yang saya bagi, panjangnya adalah 3 cm darabkan dengan lebarnya adalah, faham. Saya faham. Dalam soalan dia pecahkan kepada 2 cm 2 cm. So maksudnya lebarnya adalah 2 cm. So saya darabkan dengan 2 cm darabkan dengan tinggi dia 1 cm saja. So kita akan dapat 6 cm3. 3 darab 2 darab 1 adalah 6 cm3. Kita baru dapat 1 cuboid kawan-kawan. Okey, baru dapat 1 cuboid.
So sekarang ni kita pergi yang nombor 2. Nombor 2 ni selalu prism ataupun yang melibatkan, kita panggil, alamak apa dia punya bentuk tu, saya lupa nama dia. Bentuk ni apa? Okay, prism is one thing. Kalau 2D dia namakan, bukan prism, saya lupa lah. Saya ada short term memory. Tapi tak apa. Saya tunjukkan formula supaya awak nampak. Okey, kita tahu dia adalah prism. Okey, prisma. Okey. So, untuk awak dapatkan nilai prism dekat sini, kita perlu cari bentuk ni. Saya lupa nama dia. Okey, yang ini kita ada dia punya sisi adalah 1 dan lagi satu sisi yang panjang adalah 4, betul? So kita menggunakan formula ni. Alamak, kalau saya ingat tolong tulis kat komen saya lupa nama dia apa. 1/2 darabkan dengan A tambah B darabkan dengan dia punya lebar C dan darabkan dengan dia punya panjang. Okey, whatever lah. Okey. So sesiapa yang masih tertanya apakah yang saya buat ni, dia adalah sebenarnya untuk formula prisma, di mana A dan B ini adalah panjang yang pendek dan juga panjang yang dia adalah sisi yang pendek dan juga sisi yang panjang. Okey, so sekarang ini A dan B ini adalah A saya ambil sebagai 1 sisi yang pendek tambahkan dengan sisi yang panjang, B adalah 4. Darabkan dengan C saya adalah saya punya lebar 2 dan darab dengan panjang saya sebenarnya adalah 3. Okey, so kelas, kita selesaikan 1/2 darab 5 darab 2 darab 3. Dan yang terakhir sekali adalah tekan dalam kalkulator. Trapezium. Saya baru dapat. Dia punya bentuk adalah trapezium. Ini formula trapezium ini darabkan dengan panjang dan awak dapat prisma. Okey, baru dapat. Dia lewat sikit, dia delay So 5 darab 2 darab 3, 5 darab 2 10, 10 darab 3 tu dah 30. 30 bagi 2 jadi 15 lah. Bapak senang. So awak dapat 15 cm cube sebab dia adalah isi padu So saya akan highlightkan ini 15 dan juga 6. Apa yang awak perlu buat adalah kita tambahkan terus. Okey, so tulis kat sini. Saya buat satu garis, pecahkan. Jumlahkan sebab awak perlu jumlahkan isi padu yang pertama dan juga yang kedua untuk dapatkan isi padu keseluruhan. So saya tulis dekat sini tambah 1 dan 2. 1 dan 2 1 cuboid, 2 adalah prisma. Masukkan jumlahnya adalah 6 campur 15 dan awak dapat 21 cm cube. Jumlah isi padu keseluruhan. So dia sangat-sangat senang kelas So the key is, dia punya kunci summary dia adalah untuk soalan macam ni awak perlu bayangkan apabila dia bagi awak ke semua pandangan, maksudnya daripada plan, daripada atas, daripada sisi dan juga daripada depan, awak kena bayangkan macam mana isi padu, bukan isi padu, pepejal itu, dan dia adalah gabungan antara apa pepejal apa, dan akhir sekali awak kirakan dia punya isi padu, gabungkan, jumlahkan dan awak akan dapat yang keseluruhan. Okey, so kelas, kita dah kepada penghujung soalan kita. Hari ini kita settlekan 3 soalan. Soalan pertama melibatkan indeks, soalan kedua melibatkan trigonometri, dan soalan ketiga sebenarnya melibatkan sudut pandangan So it's quite easy. So saya harap awak dapat buat latihan dengan lebih banyak supaya awak lebih mahir. Makin banyak soalan awak jumpa, makin pandai awak boleh jawabkan soalan itu, susah ataupun senang. Okay, so before I end my video, so if let's say korang suka apa yang saya ajar dan korang faham apa yang saya ajar di depan, please click like, and if let's say
awak ada soalan berkenaan dengan apa yang saya tunjukkan di depan, please put the comment. Kita orang akan layan. Kami ada admin-admin yang akan layan komen-komen korang. Dan juga if let's say saya perlu improve saya punya the way of teaching, awak masih tak faham atau saya terlalu laju, please put a comment supaya saya dapat improvekan the way I teach. Okay, dekat bawah pun kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada website, kita ada Telegram, kita ada WhatsApp, kita ada, saya exaggerate. Okay, tak apa, whatever it is, bawah tu kita ada our own social media. Please follow if let's say korang nak follow up dengan video upcoming video on the upcoming video next week, or I think tomorrow ada kot, I think so. Okay, anyway, so hopefully you wait for my next video. I'll see you guys, bye bye.